Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Petang ini kita masuk kepada nombor yang kelima bagi saudara Kana, iaitu Adha. Kita tahu bahawa saudara Kana itu ada banyak, yang mana kita dah bacakan 4 daripadanya. Kita masuk kepada nombor yang kelima, iaitu Adha. Kata penulis, ia membawa maksud ismunya bersifat dengan khabarnya pada waktu duha. Contohnya, adhat tullabu nasyatan, para pelajar menjadi cergas. Bila digunakan kalimah adha, ia membawa maksud perkara ini berlaku pada waktu duha. Semua dah tahu kan waktu duha bila? Waktu duha adalah waktu yang kita mengerjakan solat duha. Itu waktu duha lah yang dimasukkan dengan waktu duha. Sekarang ni bila kita gunakan kalimah adha, ianya menunjukkan berita yang disampaikan ini berlaku pada waktu duha. Kalimah at-tullab marfu' kerana menjadi ismun bagi adha, dan kalimah nasyat mansub kerana menjadi khabarnya. Kita tahu bahawa fungsinya adalah menjadikan ismunya marfu' dan khabarnya mansub. Yang keenamnya dhalla. Ia membawa makna ismunya bersifat dengan khabarnya sepanjang waktu siang. Kita merujuk kepada makna kalimah itu sendiri. Kalau amsa merujuk pada waktu pagi, waktu petang, asbaha merujuk pada waktu pagi, adha merujuk pada waktu duha, dan zalla ia membawa makna ismunya bersifat dengan khabarnya sepanjang waktu siang. Contohnya, zalla wajhuhu muswadda, wajahnya bertukar menjadi hitam. Jadi bila berlakunya perkara ini, ianya merujuk kepada waktu siang harinya. Apa yang hendak diceritakan di sini, ianya merujuk kepada waktu siang. Kalimah wajh marfu' kerana menjadi ismun bagi dhalla, dan kalimah muswadda mansub kerana menjadi khabarnya. Yang ketujuhnya bata. Ia membawa makna ismunya bersifat dengan khabar pada waktu malam. Contohnya, bata Sulaiman masrura. Sulaiman bermalam dalam keadaan gembira. Kalimah Sulaiman marfu' kerana menjadi ismun bagi bata, dan kalimah surur mansub kerana menjadi khabarnya. Kita tahu bahawa kalimah-kalimah ini semuanya dia ada mengandungi makna sara. Sama ada asbaha ataupun zalla ataupun amsa, yang membawa makna sarara, dan cuma bezanya adalah apa? Pada waktu bila berlakunya perubahan ini tadi. Kalau amsa, perubahan itu berlaku pada waktu pagi, kalau waktu petang, kalau asbaha pada waktu pagi, dan begitulah seterusnya. Dan di sini bata yang menunjukkan perubahan itu ia berlaku pada waktu malam. Yang ke-8 mazala. Ia menunjukkan makna yang ada pada khabarnya masih berterusan wujud pada ismunnya. Oleh itu kita terjemahkan mazala ini maknanya
adalah berterusan. Membawa makna berterusan. Jadi sekarang ini bila kita nak terjemahkan kalimah zala, kita tengok apa yang sesuai dengannya. Asal maknanya dia adalah bermaksud berterusan. Contohnya apa? Mazala Yusufu qa'iman. Yusuf masih lagi berdiri. Maknanya dia berterusan berdirilah. Ya. Jadi di sini mazala juga dia mempunyai ismun dan khabar. Ismunnya menjadi marfu' dan khabarnya mansub. Kalimah Yusuf marfu' kerana ia menjadi ismun bagi mazala, manakala kalimah qa'imah mansub kerana ia menjadi khabarnya. Kemudian yang kesembilan, bagi kita yang baru belajar ni, kita ambil makna dia dulu dan fungsinya sahaja. Bila kita belajar kitab yang lebih besar nanti, dia ada lagi keterangan yang lebih detail, lebih meluas tentang kalimah-kalimah ini. Untuk orang yang pada permulaan ini, yang penting dua perkara yang perlu dia faham, iaitu apa fungsi kalimah-kalimah ini dalam bahasa Arab, dan yang kedua dia apa makna dia. Bila kita faham makna dia, senanglah kita nak memahami teks-teks Arab. Ini akan membantu kita memahami Al-Quran dan juga hadis. Yang seterusnya manfakka. Ianya mempunyai makna yang sama dengan mazala. Ada beberapa kalimah di sini dia mempunyai makna yang sama walaupun lafaznya berlainan. Iaitu apa dia? Mazala, ma infakka, ma fati'a dan juga ma bariha, yang membawa maksud berterusan. Ya. Kita masuk yang seterusnya ma infakka, ia membawa makna yang sama dengan mazala. Contohnya manfakka Syu'aibun munkiran. Syu'aib masih lagi mengingkari. Syu'aib menjadi ismun bagi ma infakka dan munkiran khabarnya. Kalimah Syu'aib marfu' kerana menjadi ismun bagi ma infakka, manakala munkiran menjadi khabarnya. Yang ke-10 ma fati'a, maknanya adalah sama dengan yang sebelumnya. Contohnya ma fati'a Syekhu Muhammadun marji'an li ahli baladi. Syekh Muhammad masih menjadi rujukan bagi masyarakat tempatnya. Mana ismu ma fati'a? Ismun dia adalah Asy-Syaikhu. Mana khabar dia? Khabar dia marji'an. Ya. Kalimah asy-syaikh marfu' kerana menjadi ismun bagi ma fati'a, manakala kalimah marji'an mansub kerana menjadi khabarnya. Kemudian yang ke-11 ma bariha. Maknanya juga adalah sama dengan apa yang dengan yang sebelumnya. Contohnya ma bariha Hatimun barran biwalidayh. Hatim masih berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Mana ismun dia? Hatim. Mana khabar dia? Barran. Ya. Kalimah Hatim marfu' kerana ia menjadi ismun bagi ma bariha, manakala kalimah barran mansub kerana menjadi khabarnya. Jadi bila antum jumpa Kana dan saudara-saudaranya, antum kena cari manakah ismun dia dan manakah khabarnya. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami ayat dengan betul. Begitu juga kalau kita hendak bercakap dalam bahasa Arab, kita kena tahu kedudukan i'rabnya, supaya apa? Percakapan kita tak ada padanya kesalahan. Bila nak buat ayat, kita kena tahu mana ismunnya,
dan mana khabarnya. Kemudian yang ke-12 madama, ia membawa makna hampir sama dengan yang sebelumnya, iaitu selagi mana. Ianya menunjukkan apa? Berterusannya. Berterusan ismun itu dia bersifat dengan khabar ni tadi. Contohnya apa? Sa'ajtahidu fi nashri sunnah ma dumtu hayya. Saya akan bersungguh-sungguh menyebarkan sunnah selagi mana saya hidup. Jadi mana syahidnya di sini? Ma dumtu hayya. Sekarang ma dumtu, mana ismun bagi madama? Ismunnya adalah dhamir ta, dan khabarnya adalah hayya. Ya, dhamir kita dah tahu dia adalah mabni, dia tetap tu. Memang dia adalah mabni dan ia berada pada kedudukan raf'un sebagai apa? Sebagai ismun bagi madama. Kalimah dum tu berasal daripada dama ditambah dengan tu. Tu dhamir ya. Dhamir tu mabni ala dhammi, berada pada kedudukan raf'un, menjadi ismun bagi madama. Manakala kalimah hayya menjadi mansub kerana menjadi khabarnya. Perhatian. Jadi sekarang berapa saudara-saudara kana yang telah pun kita belajar? Ada berapa? Ada 12. Ya. Ada 12. Jadi kesemua kalimah ni antum kena hafal. Apa dia? Kana dan saudaranya kena hafal. Kana, sara, laisa, asbaha, amsa, adha, bata. Hafal semua sekali. Tak boleh tidak, kita kena ingat siapakah saudara-saudara bagi kana ni tadi. Perhatian, kesemua kalimah di atas, iaitu kana dan saudaranya, merupakan fi'lun madin. Ia adalah fi'lun madin. Dia ada mudhari'nya dan dia ada fi'lul amr. Ya, kita tahu bahawa fi'lun itu ianya boleh bertukar kepada mudhari' dan juga boleh bertukar kepada fi'lul amr. Dia nak beritahu sekarang, bila kalimah-kalimah ini bertukar kepada mudhari' ke ataupun amr, fungsinya tetap sama. Dia ada ismun dan dia ada khabar. Ya, ada ismun, dia ada khabar. Kata dia lagi, pecahan daripada fi'lun ini, iaitu mudhari' dan fi'lul amr, berfungsi seperti madinya. Berfungsi seperti madinya juga, iaitu menjadikan ismunya marfu' dan khabarnya mansub. Contohnya apa? La yazalul muslimuna mukhtalifin. Berterusanlah orang-orang Islam berselisihan. Kecuali siapa? Kecuali orang yang dirahmati Allah. Allah kata pada Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Berterusanlah mereka itu orang-orang Islam berselisihan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang pentingnya di sini, la yazal, dia berfungsi seperti madinya. Madinya ada ismun yang marfu' dan khabar yang mansub. Begitu jugalah mudhari'nya. Di sini didatangkan zala, mudhari'nya apa? Yazalu. Dan sebelumnya ada penafian. Kalau madinya menggunakan ma, di sini mudhari'nya menggunakan la.
Mazala di sini la yazalu. Ya. Sekarang ini mana ismun bagi la yazalu? Ismun bagi la yazalu adalah al-muslimuna. Anta ihsan, al-muslimuna marfu' kerana menjadi ismun bagi la yazalu. Apa tanda rafa'an dia? Apa tanda raf'an? Al-muslimuna. Ma yujib. Abu Saleh. Wow, kenapa dia menggunakan waw sebagai tanda raf'an? Sebab apa yang menggunakan waw sebagai tanda raf'an? Irfa sautak. Sebab fi'il mudhari', fi'il mudhari' mana menggunakan waw sebagai tanda raf'an? Ini bukan fi'il mudhari', al-muslimuna. Ma yujib. Sebab dia jam'u mudzakkar salim. Jam'u mudzakkar salim menggunakan waw sebagai tanda raf'an. Baik, khabar dia adalah mukhtalifina. Mukhtalifina mansub. Apa tanda nasbun di sini? Fahim? Apa tanda nasbun di sini? Ya, kenapa dia menggunakan huruf ya sebagai tanda nasbun? Indak ya Zulfikar. Tahu tak kenapa menggunakan ya sebagai tanda nasbun? Mukhtalifina. Irfa sautak. Muannas salim. Jam'u muannas salim. Jam'u muannas salim mana menggunakan ya? Indak ya Faris. Tak tahu lagi. Haris. Haris takkan tak dapat lagi, dah lama dah belajar Haris. Irfa sautak. Jam'u mudzakkar salim. Betul? Yakin tak? Tak yakin? Kerana dia jam'u mudzakkar salim lah. Kena kuat murajaah lagi ni. Jam'u mudzakkar salim, kita dah belajar apa tanda raf'an dia? Waw. Tanda nasbun dia ya. Tanda jar dia ya juga. Ya. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina. Sallaitu ma'al muslimina. Faham semua? Antum kena kuat murajaah. Baru penguasaan bahasa Arab kita ianya akan bertambah, ya. Tengok contoh yang seterusnya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ini hadis Nabi. Sebahagian pada hadis Nabi.
Contoh di sini bawa maksud apa? Seorang lelaki itu masuk ke waktu paginya dalam keadaan dia beriman. Artinya dia menjadi orang yang beriman, dan dia masuk ke waktu petangnya menjadi seorang yang kafir. Mana ismun bagi yusbihu? Yusbihu apa madi dia? Ini mudhari'. Madi dia apa? Asbaha. Asbaha jadi yusbihu. Sekarang ni yusbihu madi, dia juga seperti madinya. Mudhari' dia seperti madinya. Dia ada ismun, dia ada khabar. Ismun bagi yusbihu apa dia, Huzaifah? Apa dia ismun bagi yusbihu? Tak nampak lagi. Syafiq, kuas ke irfa sautak. Ismun bagi yusbihu. Mana jadi mudhari'? Abdul Rahman, tak nampak lagi? Belum nampak lagi. Siapa nampak dah? Tafadhal. Apa dia? Ar-rajulu. Ismu dia ar-rajulu, khabar dia mu'minan. Ya. Di sini ada dua syahid. Yang keduanya yumsi. Yumsi kafira. Yumsi daripada amsa. Madi dia amsa, mudhari' dia yumsi. Baik, mana ismun bagi yumsi? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Baik, khabar dia kafira. Ya. Kata penulis, kalimah mazala man fakka ma fati'a ma bariha, yang menjadi saudara kana hanya mempunyai pecahan kepada mudhari' sahaja. Ingat ya, dia sampai mudhari' aja, dia tak ada fi'il amr bagi dia ya. Dia sampai mudhari' sahaja. Kalau yang lain macam kun, dia boleh sampai apa? Sampai kepada macam kana, dia boleh sampai kepada fi'il amr, iaitu kun. Contohnya saya katakan, ya bunayya kun rajulan, wahai anakku, jadilah seorang lelaki. Kun fi'il amr. Mana ismu bagi kun? Ismu bagi kun adalah dhamir mustatir wujuban. Takdirnya anta. Rajulan jadi apa? Kenapa masuk rajulan di sini? Dia masuk kerana menjadi khabar bagi kun ni tadi. Kun rajulan. Jadilah kamu seorang lelaki. Ya? Faham? Baik. Sekarang ni kata dia, kalimah mazala manfaka mafatiha dan mabariha, yang menjadi saudara kana hanya mempunyai pecahan kepada mudhari' sahaja, tiada fi'il amr baginya. Ya. Kalimah madama yang menjadi saudara kana tiada pecahan baginya, artinya ianya tidak ada baginya fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya. Yang merupakan sebahagian pada saudara kana, bagi madama ni dia tak ada mudhari', dia tak ada amr. Dia digunakan dalam bentuk apa? Madin sahaja. Ulang kaji. Kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan raf'un adalah ismum bagi kana dan saudaranya. Kita ingat apa dia kalimah yang kelima yang berada pada kedudukan raf'an, iaitu
ismun bagi kana dan juga saudara-saudaranya. Saudara kana ada 12, iaitu sara, laisa, asbaha, amsa, adha, zalla, bata, mazala, manfakka, ma fati'a, ma bariha, madama. Antum semua bila antum mungkin nak rujuk kepada fakta-fakta yang kita belajar dalam kitab ni, kalau tak sempat nak ulang baca semua pun, kita tengok pada bahagian ulang kaji ni. Ana letakkan fakta-fakta dalam bahagian ulang kaji ni untuk apa? Untuk memudahkan antum mengingati poin-poin penting bagi apa yang dipelajari di dalam bab-bab yang disebutkan. Jadi kalau kita sebagai contohnya terlupa tentang poin-poin penting berkaitan dengan sesuatu bab, tak kiralah bab mubtada ke, khabar ke, bab raf'an ke, rujuk kepada ulang kaji. Katakan terlupa, maka rujuk kepada bahagian ulang kaji. Faham semua? Dan kalau tak faham, kena baca semula. Kalau kita tak faham sesuatu bab, kena baca semula lah, daripada awal dia sampai habis. Itu cara dia. Jadi kalau antum nak merajaah poin-poin yang penting, antum buka bahagian ulang kaji, cukuplah. Kemudian kata dia 3, fungsi kana dan saudaranya ialah menjadikan ismunya marfu' dan khabarnya mansub. Itu fungsi dia. Yang keempat, nawasihul mubtada wal khabar, artinya kalimah-kalimah yang berfungsi membatalkan hukum mubtada dan khabar dan menggantikannya dengan hukum yang lain. Itu makna nawasih mubtada wal khabar. Kalau orang tanya apa dia nawasih mubtada wal khabar, artinya perkara-perkara yang menukar mubtada dan khabar ni, menukar fungsi dia kepada fungsi yang lain, hukum dia kepada hukum yang lain. Faham semua? Itu makna nawasikh. Kemudian tengok pada carta tu, dan bahagian yang seterusnya, iaitu ismun bagi inna dan saudara-saudaranya. Kalimah yang marfu' ni salah tulis ni, patut khabar bagi inna, ya. Ni salah ni, bukan ismun bagi inna. Kalau kita tengok di bawah tu, khabar inna wa akhawatuha tajuk dia, tapi tulis di atas tu dalam bahasa Malaysianya tulis ismun bagi inna. Salah, ya? Betulkan. Yang betulnya khabar bagi inna dan saudara-saudaranya. Kalimah yang keenam yang berada pada kedudukan raf'an adalah khabar inna. Ismu inna dia mansub. Inna Muhammadan qawiyyun. Sesungguhnya Muhammad seorang yang kuat. Jadi mana ismu inna? Ismu inna adalah Muhammadan, dia mansub. Yang marfu' itu adalah khabar inna. Oleh itu antum betulkan di situ bukan ismu bagi inna. Yang betulnya adalah khabar bagi inna. Kalau inna dan saudara dia, fungsi dia lawan bagi kana dan saudaranya. Kalau kana dan saudaranya, ianya menjadikan ismu dia marfu', khabar dia mansub. Inna dan saudaranya pula menjadikan ismunya mansub dan khabarnya marfu'. Dia terbalik, ya. Jadi di sini bagi kalimah yang keenam yang berada pada kedudukan raf'an adalah khabar inna. Kata penulis, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab yang lalu,
Inna dan saudara-saudaranya merupakan sebahagian daripada nawasihul mubtada wal khabar. Kita ingat ya, nawasih mubtada wal khabar yang pertama adalah kana wa akhawatuha. Nawasih mubtada wal khabar yang kedua adalah inna wa akhawatuha. Asalnya Muhammadun qawiyun, masuk inna, jadi inna Muhammadan qawiyun. Ya. Namun begitu, fungsi inna dan saudaranya adalah berlawanan dengan fungsi kana. Sekiranya kana berfungsi menjadikan ismunya marfu' dan khabarnya mansub, inna dan saudaranya pula berfungsi menjadikan ismunya mansub dan khabarnya marfu'. Itu fungsi inna. Ismu dia mansub, khabar dia marfu'. Dari sini anda dapat memahami bahawa jenis kalimah yang keenam yang berada pada kedudukan raf'un adalah khabar bagi inna dan saudaranya. Inna pun ada saudara-saudaranya juga. Apa makna saudara-saudara inna? Mak sama, ayah sama. Begitu Ihsan. Apa makna saudara-saudara inna? Apa makna dia? Tak ingat lagi. Kena kuat merajaah ya. Saudara-saudara dia itu artinya yang berfungsi dengan fungsi seperti dia. Kalau inna menjadikan ismunya mansub, khabarnya marfu', begitu juga saudara-saudara dia. Ingat ya, bukan maksud adik-beradik ni. Maksudnya yang berfungsi seperti fungsi dia. Faham? Baik. Kata dia, sekiranya inna berfungsi, sekiranya kana berfungsi menjadi ismunya marfu' dan khabarnya mansub, inna dan saudaranya pula berfungsi menjadikan ismunya mansub dan khabarnya marfu'. Ya. Dari sini anda dapat memahami bahawa jenis kalimah yang keenam yang berada pada kedudukan raf'un adalah khabar inna dan saudara-saudaranya. Kalimah inna membawa makna penegasan terhadap perkara yang disampaikan. Apa makna inna? Inna menunjukkan penegasan. Oleh itu kita terjemah sesungguhnya. Kalau Muhammadun qawiyun, sekadar beritahu saja Muhammad seorang yang kuat. Kalau kita datangkan inna, nak menunjukkan penegasan pada percakapan. Sesungguhnya Muhammad seorang yang kuat. Ya, itu makna inna. Contohnya, inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad merupakan utusan Allah. Kalimah Muhammadan mansub kerana ia menjadi ismu bagi inna. Manakala kalimah Rasul marfu' kerana ia menjadi khabar baginya. Perlu diingatkan juga kalimah anna mempunyai makna dan fungsi yang sama seperti inna. Ya. Sama ada anna, inna, fungsi dia sama, makna dia pun sama. Kadang-kadang kita jumpa dalam ayat-ayat Arab ada sebut anna dan ada kalanya sebut inna. Muazzin entah sebut apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di situ anna. Faham semua? Ada kala kita jumpa inna. Makna dia sama, fungsi dia pun sama. Ya. Kemudian ada pun saudara-saudara inna ada 4, iaitu lakinna. Yang pertamanya lakinna. Saudara inna yang pertama adalah lakinna. Kalimah ini membawa makna istidrak. Dalam bahasa Arab disebut istidrak. Makna dia, artinya apa dia? Artinya ia didatangkan untuk menolak
tanggapan yang salah tentang berita yang disampaikan sebelumnya. Kita bawakan satu berita, kemudian kita bimbang pendengar dia memahami dengan sesuatu yang tak betul, maka kita datangkan lakinna. Itu makna istidrak. Ya. Contohnya apa? Muhammadun syuja'un walakinna sadiqahu jabanun. Muhammad seorang yang berani, akan tetapi sahabatnya penakut. Ya. Sekarang ni kita sebut Muhammadun syuja'un, nak beritahu orang Muhammad tu seorang yang berani. Untuk mengelakkan tanggapan bahawa semua orang yang berkawan dengan dia berani, kita kata apa? Walakinna sadiqahu jaban. Akan tetapi sahabat dia seorang yang penakut. Faham makna lakinna? Ha? Itu makna lakinna. Dan fungsi dia sama dengan fungsi inna. Dia ada ismun, dia ada khabar. Ismun dia mansub dan khabar dia marfu'. Di sini apa ismun bagi lakinna? La sadiqahu, sadiqah mansub ya. Mana khabar dia? Jabanun, marfu'. Kalimah sadiq mansub kerana menjadi ismun bagi lakinna, manakala kalimah jaban marfu' kerana menjadi khabarnya. Kalau anda mengamati ayat di atas, anda akan dapati ayat lakinna sadiqahu jabanun didatangkan untuk menolak tanggapan bahawa sekiranya Muhammad seorang yang berani, maka sahabatnya juga berani. Sepertinya. Inilah yang dimaksudkan dengan istidrak. Contoh yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Aliyun karimun walakinna waladahu bakhilun. Contoh ya. Ini contoh. Ali seorang yang pemurah, ya, akan tetapi anak dia seorang yang bakhil. Contoh ya. Jadi sekarang ini di sini didatangkan kalimah lakinna, artinya untuk mengelakkan tanggapan bahawa mungkin kalau ayah dia seorang pemurah, anak dia pun begitu juga, kan? Jadi didatangkan ini untuk apa? Untuk menolak tanggapan yang seperti ini. Ya. Itu fungsi lakinna pada makna dia. Ya. Pada makna dia. Tengok, yang keduanya ka'anna, yang bawa makna perumpamaan. Ka'anna bawa makna apa? Perumpamaan. Contohnya, ini yang kedua ya, saudara inna yang kedua adalah ka'anna. Contohnya ka'anna hamzata asadun. Seakan-akan Hamzah seekor singa. Apa maksud seakan-akan Hamzah seekor singa? Bukan maksud dia ada ekor, ada badan dia berbulu, tidak. Yang dimaksudkan perumpamaan ini adalah apa? Pada keberanian dia. Ya, kita nak gambarkan beraninya seseorang itu, kita kata, "Ush, macam singa dia ni." Artinya apa? Untuk menunjukkan beraninya dia. Kita kata dalam bahasa Arab, ka'anna hamzata asadun. Seakan-akan Hamzah seekor singa. Nak gambarkan tentang keberanian dia. Itu makna ka'anna. Faham semua? Sekarang ni mana ismun bagi ka'anna? Ismun bagi ka'anna adalah Hamzah. Jadi dia mansub. Mana khabar bagi ka'anna? Khabar bagi ka'anna adalah asadun. Maka dia marfu'. Ingat ya, antum kena fahami betul-betul, nanti mudahlah kita nak bercakap dalam bahasa Arab. Mudah kita nak bercakap
Dalam bahasa Arab kita nak gambarkan sebagai contoh, hush, lajunya dia berlari macam apa? Apa yang laju? Nak gambarkan lajunya sesipulan yang berlari pakai apa? Kuda. Cuba buat ayat. Seakan-akan dia seekor kuda. Buat ayat. Ka'annahu hisan. Seakan-akan dia seekor kuda. Apa maksud dia sini? Nak menggambarkan lajunya dia berlari. Faham semua? Jadi bila antum belajar ilmu nahwu, ini juga akan membantu antum untuk pandai bercakap Arab. Sama ada dari segi betul sebutan dia, dan juga dari segi kita nak membentuk ayat yang sesuai, nak buat ayat yang sesuai dalam bahasa Arab. Oleh itu kena bersungguh-sungguh. Nak pandai cakap Arab, kena bersungguh-sungguh belajar ilmu nahwu. Ulang kaji banyak-banyak. Tak faham tanya kawan. Tak faham ulang baca banyak kali. InsyaAllah faham. Kemudian yang seterusnya kata dia lagi, kalimah hamzata mansub kerana menjadi ismun bagi ka'anna. Manakala kalimah asadun marfu' kerana menjadi khabarnya. Yang ketiganya adalah laita. Yang seterusnya yang berada pada kedudukan yang berfungsi seperti fungsi inna adalah laita. Adalah laita. Jadi nak habiskan ataupun sambung minggu depan? Hari ini cuti kan? Jadi boleh habiskanlah sikit lagi tak? Habiskan sikit lagi. Jadi kita baca yang seterusnya, laita. Artinya angan-angan. Laita membawa makna angan-angan. Bukan terjemahan dia angan-angan. Makna dia adalah angan-angan, ya. Jadi maksudkan di sini adalah mengharapkan perkara yang mustahil ataupun susah untuk dicapai. Kalau kita nak buat ayat yang menunjukkan tentang satu perkara yang kita harapkan itu ianya mustahil dicapai ataupun susah nak kita dapat, kita gunakan apa? Laita. Gunakan laita. Contohnya apa? Laita syababa aidun. Alangkah baiknya sekiranya zaman muda kembali semula. Ini mustahil ke ataupun susah nak dicapai? Ayat di sini laita menunjukkan mustahil ataupun susah untuk dicapai? Mustahil lah. Boleh dah tua nak kembali muda? Mana boleh dah. Dia kata laita syababa aidun. Alangkah baik zaman muda kembali. Dia dah tua, dia nak jadi muda semula, mana boleh. Jadi kita gunakan apa? Kalimah laita. Kalau saya terjemahkan di sini, kalimah laita membawa makna apa? Alangkah baiknya. Ini adalah angan-angan lah. Mana mungkin orang dah tua boleh jadi muda semula. Sebegitu juga dalam Al-Quran. Orang yang kafir itu bila dia mati, maka dia nak kembali semula ke dunia. Sebab apa? Sebab di dunia dahulu dia kufur kepada Allah, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi apa kata dia? Bila dia diazab, maka dia apa? Dia tak tahan dengan azab dalam neraka ni. Dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku dahulu menjadi apa? Tanah sahaja. Baik aku jadi tanah je. Taklah aku akan diazab.
di dalam neraka ini. Jadi ini adalah apa? Angan-angan lah, benda yang tak mungkin dia dapat. Kalau kita nak menggambarkan sesuatu yang mustahil, kita pakai laita. Dan ingat, laita itu dia berfungsi seperti apa? Seperti inna. Dan laita ada dua makna. Ada membawa makna ingin mencapai sesuatu yang mustahil, dan ada membawa makna ingin mencapai sesuatu yang sukar untuk diperolehi. Boleh dapat, tapi payah nak dapat. Contohnya kita bagi yang kedua itu, yang sukar untuk diperolehi. Dia kata laital faqira yahujju. Alangkah baiknya si fakir tersebut dapat menunaikan haji. Fakir tak ada apa-apa, hidup menjadi gelandangan sebagai contohnya. Harta tak ada, duit tak ada. Kita kata alangkah baiknya suatu hari nanti dia pergi buat haji. Boleh dia pergi buat haji? Sukar untuk dia pergi buat haji dalam keadaan dia seperti itu. Orang nak pergi buat haji kena ada ribuan ringgit baru boleh pergi buat haji. Dia tak memiliki apa-apa. Tapi adakah ianya mustahil? Tak mustahil. Mana tahu satu hari nanti tiba-tiba Allah bagi rezeki dia, dia dapat pergi buat haji. Contohnya ada orang tawarkan pada dia untuk menghantar dia pergi menunaikan haji. Dapat dia pergi buat haji. Kalau melihat pada situasi dia sendiri, kita kata payah dah kalau orang macam ni nak pergi buat haji. Sekarang ni buat haji kena ada belasan ribu, puluhan ribu. Dia satu benda pun tak ada. Harta tak ada, duit tak ada. Kemudian pula pekerjaan pun tak ada. Jadi kita pakai apa? Laita. Sekarang ni mana ismum bagi laita di sini? Kalau ayat yang pertama ismunya adalah asyababa. Jadi dia mansub. Khabarnya adalah aidun marfu. Ayat yang kedua ismunya al-faqira. Dan khabarnya adalah yahuju. Khabar dia jumlah. Iaitu jumlah fa'liyah. Kalimah asy-syababa mansub kerana menjadi ismum bagi laita, manakala kalimah aidun marfu' kerana menjadi khabarnya. Begitu juga dengan kalimah al-faqira, mansub kerana menjadi ismum bagi laita, akan tetapi khabarnya adalah jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah ini iaitu yahuju berada pada tempat raf'an kerana menjadi khabar laita. Kemudian yang seterusnya iaitu la'alla. La'alla ia membawa makna pengharapan ataupun jangkaan. Dia ada dua makna juga. Boleh menunjukkan pengharapan dan boleh menunjukkan jangkaan. Contohnya apa? La'allallaha yaghfirali. Moga-moga Allah mengampunkan buatku, artinya dosa-dosaku. La'alla di sini mana ismun la'alla? Lafzul jalalah Allah. Kita kata la'allallaha. Dia mansub. Kemudian mana khabar dia? Jumlah fi'liyah. Yaghfiru li. Kemudian contoh yang kedua. Di sini la'alla yang pertama ni membawa makna apa? Pengharapan. Moga-moga. Moga-moga Allah mengampunkan buatku dosa-dosaku. Contoh yang kedua menunjukkan makna jangkaan. La'alla Zaidan marid. Barangkali Zaid sakit. Jadi sekarang ni la'alla di sini bukan makna pengharapan. La'alla di sini bawa makna jangkaan. Contohnya orang tanya, "Aina Zaid?" Dia jawab, "La'alla Zaidan marid." Barangkali Zaid sakit. Mana ismun la'alla di sini? Iaitu Zaidan, dia mansub. Mana khabar dia? Marid, marfu', ya. Kalimah yang agung iaitu Allah
Dan kalimah Zaidan mansub kerana menjadi ismun bagi la'alla. Jumlah fa'iliyah yaghfiru berada pada tempat raf'an kerana menjadi khabarnya. Begitu juga kalimah marid juga marfu' kerana menjadi khabar la'alla. Ya. Ulang kaji. Kumpulan keenam yang berada pada kedudukan raf'un adalah khabar inna dan saudara-saudaranya. Saudara inna ada 4, iaitu lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Hafal ni ya. Yang ketiganya, fungsi inna dan saudaranya ialah menjadikan ismunya mansub dan khabarnya marfu'. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-8, iaitu al-mansubat. Habis bab berkaitan dengan al-marfu'at. Ya. Jadi ada lagi nanti bab tawabi' itu kita belajar kat hujung sekali. Jadi itu masalah lain. Bab tawabi' itu masalah lain kerana dia tak ada i'rab yang khusus. Kalau dia mengikut kalimah yang marfu' dia menjadi marfu'. Kalau dia mengikut kalimah yang mansub dia jadi mansub, begitulah seterusnya. Jadi bab tawabi' itu kemudian. InsyaAllah pada minggu hadapan kita masuk kepada al-mansubat, iaitu kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan nasbun. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.